أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 105. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayatnya lepas. Rasanya ayat 102. Pengajaran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ataupun mengikut kemampuan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah. Okey, pengajarannya betul kan? 1-2 kan? Betul, Pertama, wajib bertakwa kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa. Bila-bila masa dan di mana sahaja. Yang kedua, takwa ialah berlindung daripada azab Allah. Takwa ialah berlindung daripada azab Allah dengan cara mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Yang ketiga, wajib beriman dan istiqamah dalam amal soleh sehingga ke akhir hayat. Kerana amalan yang akan dikira ialah yang di hujung kehidupan manusia.
sekiranya dia mati dalam keadaan beriman, bahagialah dia, dan sekiranya dia mati dalam keadaan tidak beriman, celakalah dia. Yang keempat, manusia tidak ada pilihan untuk menentukan bila waktu kematiannya, tetapi manusia ada pilihan untuk memastikan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dengan izin Allah. Okey, habis lah. Ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pengajarannya, pertama, wajib bersatu dan berpegang hanya dengan tali Allah. Hanya dengan tali Allah, iaitu dengan Islam. Yang kedua, asas untuk bersatu ialah mesti berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sesiapa yang tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan berpecah. Pasti mereka akan berpecah. Yang ketiga, haram berpecah belah dari segi hati-hati manusia. Kerana ia akan melemahkan umat Islam dan menghilangkan kekuatannya. Yang keempat, wajib
mengingati nikmat Allah. Wajib mengingati nikmat Allah kerana punca manusia tidak bersyukur dan mentaati Allah ialah lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sila rujuk surah Al-Baqarah ayat 152. Tulis Sila rujuk surah Al-Baqarah ayat 152. Yang ke-5. Nikmat terbesar anugerah Allah kepada hambanya ialah nikmat Islam. Dan nikmat dapat bersatu dan berkasih sayang. Yang ke-6, hanya Allah sahaja yang berkuasa untuk menyatukan hati-hati manusia yang berpecah. Dan mustahil bagi manusia menyatukan hati-hati manusia walaupun dibelanjakan semua harta yang ada di atas muka bumi. Yang ke-6, yang ke-7. Ikatan persaudaraan yang paling kuat dan kukuh bahkan lebih kuat daripada ikatan pertalian darah ialah ikatan akidah. Yang tidak membezakan jenis bangsa atau warna kulit atau umur manusia. Yang ke-8, antara tanda kecelakaan manusia di dunia kemudian di akhirat ialah perpecahan dan perbalahan yang berlaku di kalangan mereka. Yang ke-9,
Semua ayat-ayat Allah adalah jelas. Dan ia tidak perlu ditakwil. Kerana ayat Allah adalah petunjuk dan panduan untuk semua jenis manusia. Yang ke-11, 10. Tidak mungkin manusia mendapat hidayat daripada Allah melainkan dengan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis ha? Ayat 103. Ayat 103 ni cerita pasal kewajipan berdakwah. Jadi pengajaran dan huraiannya panjang. Sorry, 104. Jadi pengajaran dan huraian panjang dan mungkin ambil masa. Sebab tajuk ni adalah sangat penting kerana ia melibatkan dosa dan pahala. Jadi persoalan adakah kerja dakwah itu wajib ataupun sunat? Kalau wajib, setiap orang adakah wajib secara fardu ain ataupun fardu kifayah? Kalau wajib secara fardu ain, maka siapa saja tidak melakukan kerja dakwah dia berdosa sepanjang masa. Dan kalau ia adalah wajib atas asas fardu kifayah, adakah betul-betul telah dilaksanakan oleh sekumpulan sehingga yang lain terlepas daripada dosa? Ini persoalan dan perbincangan yang perlu kita detailkan supaya semua kita faham tanggungjawab masing-masing dan supaya di akhirat besok kita dapat jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun dapat jawab di hadapan Allah. Saya terangkan tentang hukum berdakwah dan juga hukum menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Supaya pelajar-pelajar tidak lagi keliru ataupun tidak mengabaikan tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, bukan hanya semata-mata belajar sahaja. Kita tengok ramai pelajar dan banyak dalam kelas-kelas pelajar hanya fokus pada belajar sahaja. Tapi jarang sekali yang habis belajar pergi berdakwah. Jadi malam ni kita akan bincang berdasarkan ayat 104 ni, insya-Allah. Jadi sambil kita ambil pengajaran, sambil kita jelaskan tentang hukum berdakwah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang mengajak, yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar berjaya. Okey, pengajaran pertama, wajib berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan.
berdasarkan lamul amri dalam ayat wal takun. Berdasarkan lam tu huruf lam lah. Al-amri yang menunjukkan perintah. Berdasarkan lamul amri dalam ayat wal takun. Wal takun, lam tu adalah lam perintah. Bila diterjemah, hendaklah. Jadi daripada situ ulama mengatakan wajib. Bahkan ulama sepakat mengatakan berdakwah kepada kebaikan wajib, sepakat. Yang ulama berbeza pendapat ialah wajib fardu kifayah atau fardu ain. Okey, pengajaran kedua. Ulama berbeza pendapat tentang kewajipan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Pendapat pertama, ia adalah fardu kifayah. Kerana perkataan minkum dalam ayat ini bermakna sebahagian. Pendapat kedua, wajib berdakwah ke atas setiap individu, iaitu fardu ain. Berdasarkan perkataan min dalam ayat minkum, berdasarkan perkataan min dalam ayat minkum bermakna untuk menerangkan jenis manusia. Iaitu semua orang yang beriman wajib berdakwah mengikut kemampuan dan ilmu masing-masing. Dan semalam pun saya sebutkan beberapa dalil lah yang mengatakan min tu adalah untuk lil bayan ataupun libayan lil jins, yang menunjukkan wajib ke atas semua. Antara dalilnya, siapa ingat? Semalam. Pertama, surah Ali Imran ayat 110. Surah Ali Imran ayat 110. Yang kedua, surah Al-Hajj ayat 30. Saya terangkan sikit surah Al-Hajj ayat 30. Ayat ni panjang, cuma saya nak ambil bahagian yang ada min. Yang min menunjukkan semua. Allah kata apa? Fajtanibu ar-rijsa minal awsan. Kan? Ada. Fajtanibu, hendaklah
kamu jauhi ar-rijsa, kekotoran, iaitu kekotoran syirik, daripada apa? Minal awsan, daripada penyembahan berhala. Jadi min di situ, minal awsan, min itu adakah bermakna sebahagian ataupun jenis berhala? Dan dalam ayat ni min menunjukkan semua. Jadi ayat ni menguatkan pendapat yang mengatakan min dalam ayat 103 menunjukkan semua. Libayanil jins. Okey, kemudian semalam saya sebut juga surah At-Taubah kan? Ayat 71. Ini dalil yang mengatakan wajib ke atas setiap orang berdakwah, fardu ain. Surah At-Taubah ayat 71. Semalam saya dah sebutkan. Kemudian dalil yang keempat, hadis Nabi, hadis sahih, man ra'a minkum munkaran, siapa saja melihat kemungkaran wajib dicegah. Siapa saja, bukan sebahagian. Okey, pendapat yang mengatakan min adalah untuk sebahagian, dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122. Jadi ayat ni Allah bagi tahu min itu adalah bermakna sebahagian, bukan semua. Okey. Antara dua pendapat ni yang mana rajih? Rajih ni makna yang lebih tepat. Wajib ke atas semua. Kalau ikut dalil tu, dalil-dalil yang mengatakan wajib ke atas semua lagi kuat, kan? Tapi kalau kita kata yang mengatakan min itu adalah untuk sebahagian, iaitu fardu kifayah, pun sebenarnya akan jadi fardu ain juga. Macam mana tu? Bila fardu kifayah itu, apa makna fardu kifayah? Sebahagian ataupun sekumpulan melakukannya, maka yang lain terlepas. Bila dosa yang lain terlepas? Bila sebahagian telah buat, bukan baru nak buat. Contoh solat jenazah, bila kumpulan yang tak solat tu terlepas dosa. Bila ada orang yang dah solat, selagi jenazah tu tak disolatkan, semua berdosa, kan? Okey. Tujuan dakwah apa dia? Tujuan dakwah untuk menegakkan Islam. Jadi sekarang Islam adakah telah tertegak ataupun belum? Belum. Kalau belum tertegak, mana tak ada siapa yang terlepas daripada dosa. Bila satu kumpulan akan terlepas daripada dosa? Bila Islam telah tertegak. Boleh faham? Jadi akhirnya, kesimpulannya, siapa yang berpendapat kerja dakwah adalah fardu ain ke fardu kifayah, semua dalam konteks kita sekarang dia fardu ain. Setiap orang wajib berdakwah mengikut kemampuan dan ilmu dia. Okey. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga, wajib ikhlaskan diri kerana Allah ketika berdakwah. Bukan mengajak kepada diri sendiri atau kumpulan atau bangsa atau mazhab.
Okey. Apa dalil wajib berdakwah ikhlas kerana Allah? Dalam ayat 103. Apa dia? Yad'una ilal khair. Mereka mengajak kepada khair. Khair itu kebaikan yang Allah tetapkan, yang Allah redha. Maknanya wajib ajak pada khair, bukan pada dirinya. Kalau ajak pada diri dia, bukan khair. Kalau ajak pada kumpulan dia, bukan khair. Dan juga Allah sebut dalam surah Yusuf. Boleh tulis ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Ayat 108 surah Yusuf. Allah kata pada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, katalah, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi Nabi pun diperintah oleh Allah supaya ajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kumpulannya, bukan kepada kabilahnya. Ilallah. Jadi sangat salah bila orang tu mengajak pada kumpulan dia, jemaah dia, parti dia ataupun NGO dia. Okey, pengajaran yang keempat. Wajib. Yang keempat, wajib menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kewajipan ini adalah fardu kifayah. Yang tadi kita bincang pada dakwah kan, umum. Yang ni lebih khusus, iaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang ni fardu kifayah. Sebab bila suruh dia perlukan kuasa ataupun orang yang ada kedudukan. Jadi orang bawah tak wajib. Ataupun katalah ada kemungkaran kat situ. Kita ada 10 orang. Yang buat kemungkaran seorang. Yang kena tegur seorang ke ataupun 10 tu kena tegur? Katalah seorang dah tegur, yang 9 orang lagi lepas tak dosa. Ya lepas. Takkan nak tegur ke 10 kan? Itu maksud bila menyuruh yang ma'ruf ataupun dan mencegah kemungkaran, dia lebih kepada fardu kifayah. Okey, yang ke berapa? Yang kelima, syarat. Syarat berdakwah dan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bukan sembarangan, bukan semua orang boleh berdakwah ataupun menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Syarat berdakwah dan menyuruh yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Pertama, berilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mana ilmu dengan ilmu syariat. Jadi mustahil dia nak suruh yang ma'ruf tapi dia tak tahu apa itu ma'ruf. Dia nak cegah yang mungkar tapi dia pun tak jelas adakah itu mungkar. Kalau tak jelas, hukumnya haram kalau dia mencegah. Okey, ilmu ni adakah perlu betul-betul banyak? Dah belajar beberapa kitab ataupun sekadarnya?
Sekadarnya ada dalil. Ha? Anak? Oh, anak Luqman. Apa kata anak Luqman? Apa kata Luqman pada anaknya? Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir. Mana Luqman tak kata dirikan solat, lepas tu pergi belajar banyak-banyak, baru suruh yang ma'ruf. Okey. Dan juga hadis Nabi, balighu anni walau ayat, satu ayat. Wajib berilmu, tapi tak mestinya jadi ulama hebat baru nak berdakwah. Okey, dalil lain lagi? Dalil lain lagi bahawa tak mestinya wajib berilmu, tapi tak mestinya ilmu yang hebat ataupun banyak. Jin, bila jin mendengar ayat Al-Quran daripada Nabi, baru beberapa ayat, tapi lepas tu dia terus berdakwah, dan Allah rakam kisah jin berdakwah dalam Al-Quran. Makna dia iktiraf. Kalau salah, Allah tak rakam kisah jin berdakwah dalam Al-Quran. Surah Yasin, Allah sebut tak dalam surah Yasin kisah seorang lelaki berdakwah? Allah guna perkataan apa tu? Yang pergi berdakwah tu, Nabi ke? Ulama ke? Rajulun. Allah tak kata alim. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Allah tak kata wa ja'a min aqsal madinati alimun. Sebab tu ada orang kata setengah-setengah ustaz tak perlu pergi berdakwah. Sebab apa? Sebab dia ada kerja khusus untuk melahirkan ulama, kan, melahirkan orang yang hebat dari bidang, dalam bidang hadisnya, dalam bidang tafsirnya, dalam bidang fiqahnya. Jadi setiap orang ada peranan masing-masing, ya. Tetapi antara ustaz yang ada peranan khas dengan Nabi, siapa yang lebih hebat tanggungjawabnya? Lebih besar tanggungjawab Nabi. Tapi Nabi pergi tak berdakwah. Adakah Nabi pergi berdakwah tu Nabi tak mainkan peranan khusus untuk melahirkan sahabat-sahabat yang hebat? Dua-dua Nabi buat. Jadi hebat macam mana ustaz pun, hebat macam mana ulama pun, bukan menjadi hujah untuk dia tidak pergi berdakwah ke mana-mana. Sebab orang yang paling hebat ialah Rasulullah. Rasulullah pergi berdakwah ke mana-mana. Bahkan Nabi Musa AS, Allah perintah Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Izhab, pergi. Allah tak kata Musa. Sebelum tu Allah perintah Musa pergi apa? Pergi belajar. Belajar dengan siapa? Khidir. Pergi belajar. Musa pun kena belajar. Tapi lepas tu Allah kata pergi berdakwah. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Okey, ya, syarat pertama. Syarat yang kedua, wajib mengetahui orang yang hendak disuruh ma'ruf atau dilarang kemukarannya betul-betul tidak melakukannya. Atau betul-betul melakukan kemungkaran. Contohlah, orang masuk masjid, kita tak tahu dia dah solat tahiyatul masjid ataupun tak. Boleh tak kita cakap bangun solat? Sebab kita nak buat kerja amar ma'ruf. Kita tak tahu masa dia masuk tu, bila dia masuk, dia solat ke belum, tapi kita kata bangun solat. Boleh tak? Tak boleh.
Itu syarat pertama tadi ada ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua kena tahu sama ada dia buat ke tak. Sebab itulah bila tengah Nabi berkhutbah, ada lelaki masuk kan. Nabi terus kata bangun dah solat ataupun Nabi buat apa dulu? Nabi tanya, kamu dah solat ke belum? Maknanya Nabi kena tahu, yang nak menyuruh tu kena tahu orang tu dah solat ke belum. Maknanya dengan cara bertanya. Bila dia kata tak solat, barulah kita boleh al-amru bil ma'ruf, bangun solat. Kita tengok seseorang berjalan dengan perempuan kan. Boleh tak kita nampak je terus tegur, pakcik haram berjalan dengan perempuan? Boleh? Pakcik dah lah tua, dah nak mati, berjalan dengan perempuan lagi. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu perempuan tu siapa. Mungkin bini muda dia kan. Anak dia ke, cucu dia ke, wajib bertanya. Okey, syarat yang ketiga. Tidak boleh mencegah kemungkaran sekiranya membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh mencegah kemungkaran sekiranya membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Contohlah, orang isap rokok kan. Kita tahu, kalau kita larang dia jangan isap rokok, dia kata apa? Kalau kamu larang sekali lagi, aku akan minum arak. Dan kita yakin dia akan betul-betul buat. Masa tu, haram kita larang dia isap rokok. Haram. Walaupun dia isap rokok, itu adalah mungkar. Kenapa? Sebab dengan larangan kita membawa kepada kemungkaran yang lagi besar. Haram. Dan tak sampai tujuan mencegah kemungkaran. Tujuan mencegah kemungkaran untuk apa? Sama ada menghilangkan ataupun mengurangkan. Tapi akhirnya semakin haram. Ada dalil ke? Ada dalil tak? Kadang-kadang mencegah kemungkaran hukumnya haram. Menyuruh yang ma'ruf hukumnya haram. Ada dalil? Ada dalil. Surah Al-An'am ayat 108. Surah Al-An'am ayat 108. Allah kata apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah kata apa? Jangan tu makna haram. Jangan kamu cela allazina yad'una min dunillah, orang-orang yang menyembah selain pada Allah. Orang yang menyembah selain pada Allah ni mungkar tak? Bahkan sebesar-besar mungkar. Dan bila mungkar, kewajipan kita kena cegah. Dan kita boleh cela, kita boleh maki, kita boleh cela, boleh kutuk. Tapi Allah kata jangan. Sebab apa? Sebab selepas itu Allah kata fa yasubbullaha adwan. Kalau kamu cela mereka, mereka pula akan cela Allah. Jadi antara kamu cela mereka dengan mereka cela Allah, yang mana lebih besar? Maka cela mereka ketika itu adalah haram, walaupun perbuatan mereka mungkar. Perbuatan yang mungkar yang besar tu syirik. Tak boleh sekiranya membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Okey. Lepas tu kadang-kadang kita nak bawa benda amalan sunnah kan. Amalan sunnah, kadang-kadang hukum dia, amalan tu hukumnya sunat, bukan wajib. Tapi membawa kepada perpecahan. Orang pulau kita, orang putus hubungan, maka hukum bahawa amalan sunat tu tak boleh. Sebab dengan amalan sunat membawa kepada benda yang haram, iaitu perpecahan. Tapi ramai orang tak. Orang bila dapat ilmu, dia fanatik, dia rasa dia saja yang betul, pecah-pecah belah lah, putus-putus hubungan lah, tak boleh.
Sebab tu Nabi satu masa Nabi nak lengkapkan binaan Kaabah. Nabi kata apa? Kalaulah bukan kerana orang Mekah tu baru je masuk Islam, aku akan lengkapkan binaan Kaabah. Kalau aku lengkapkan masa tu, sedangkan mereka baru masuk Islam, timbul fitnah besar. Maka Nabi tak jadi bina. Itu dia panggil fiqhu ad-da'wah. Ada satu kisah berlaku, tentera Tatar, seorang ulama besar Syekhul Islam berjalan dengan seseorang, dan di sekitar itu ada sekumpulan tentera Tatar yang minum arak. Tapi Syekhul Islam ni tak menegur pun. Bila ditanya kenapa tak tegur, dia kata, kalau aku tegur, kalau aku engkarkan perbuatan mereka, mereka akan rompak harta orang. Sebab kita tegur, dia akan buat lagi besar kemungkaran. Maka ketika itu menegur kemungkaran, hukumnya adalah haram. Bolehkah? Syarat yang keberapa? Yang keempat kan? Mengetahui apa yang dia suruh, ma'ruf yang dia suruh, atau kemungkaran yang dia larang, berfaedah. Mana kalau kita tahu ada faedah, ada kebaikan, paling-paling kurang dia dengar, silakan. Tapi kalau kita tahu tak ada faedah, contohlah pasal cukur janggut kan, kalau ikut mazhab Syafi'i, mungkar. Siapa yang cukur janggut itu kemungkaran. Dia dah pergi kelas, ustaz pun dia cakap, dia pun dah tahu. Dan kalau kita cakap pun menyebabkan hubungan tak baik, ketika itu jangan cegah. Sebab dia memang dah tahu pun. Tapi kalau dia memang tak tahu langsung, tak pernah masuk kelas, tak pernah diberitahu oleh sesiapa, boleh kita bagi tahu. Bang, sebenarnya cukur janggut, menyimpan janggut adalah sunnah Nabi. Dan Nabi melarang cukur janggut. Habis. Dan syarat yang seterusnya iaitu mesti ada hujah dan dalil. Sebab biasa kalau kita suruh ataupun larang, orang akan tanya dalil kan. Apa dalil? Jangan jawab, dalil bukan bahagian saya, itu bahagian ustaz. Okey, apa dalil ni? Kita nak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mesti ada faedah. Sebagai ulama menggunakan dalil ayat ni, surah Al-A'la ayat 9. Surah Al-A'la ayat 9. Fazakir in nafa'ati zikra. In nafa'ati zikra. Cuba terjemah. Fazakir, hendaklah beri peringatan. Bila tu? Sekiranya peringatan memberi manfaat. Kalau kawan tu memang dah sekian lama buka aurat, dia pun tahu, pergi kelas agama pula. Kalau kita cakap boleh tak akan dengar, mungkin dia akan meluak dengan kita. Ketika itu tak payah cakap. Cukup benci dalam hati. Tapi ayat ni Allah, ada sebagai ulama kata, berilah peringatan sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, sebenarnya kalau kita cakap pada dia dan tak beri faedah pada dia, paling-paling kurang mesti ada faedah. Mesti ada faedah. Apa dia? Kalau dia jahil, paling-paling kurang dia tahu hukum. Oh, rupa-rupanya benda tu haram. Paling kurang dia tahu. Kalau dia dah tahu, mesti ada faedah. Apa dah? Paling-paling kurang kita dapat pahala. Paling kurang. Dan bila kita berdakwah ni kepada orang, siapa yang paling banyak dapat pahala?
Orang yang kita dakwah ke kita? Kita. Jadi tak rugi pun. Tak rugi pun. Okey, yang keberapa ni? Syarat. Okey, syarat yang ke-7. Hendaklah orang yang menyuruh perkara yang makruh telah melakukannya, dan yang melarang perkara mungkar telah meninggalkannya. Dia nak suruh orang simpan janggut, dia belum lagi. Bang, tolong simpan janggut. Ustaz pun tak apa. Saya tak apa, saya ustaz. Tak apa. Okey. Timbul persoalan. Adakah semua yang kita nak suruh tu, semua kita kena buat dulu, baru boleh kita suruh? Ataupun semua yang kita nak larang tu, semua kita tinggal dulu, barulah kita nak larang? Adakah begitu? Kalau begitulah, kan, yang kita nak suruh, semua kita kena buat dulu, baru kita boleh suruh. Agak-agak apa jadi pada orang? Tak ada orang sempurna, kan? Tak ada orang sempurna. Akhirnya, kemungkaran akan berterusan. Maka pendapat kedua, walaupun kita tak buat, kita kena suruh orang buat. Dan dalam masa sama, kita usaha untuk buat. Sebab dia kata apa? Kalau kita tak buat dan kita tak suruh, dua dosa. Dua dosa. Kita ada dua tanggungjawab. Pertama, kita buat. Yang kedua, kita... Kalau kita tak buat dan kita ambil pendapat pertama tadi, selagi tak buat, jangan suruh. Kita dah buat dua dosa. Faham tak? Satu dosa tak buat. Tambah satu lagi dosa, tak suruh orang buat. Ustaz, kalau saya tak buat, lepas tu saya suruh orang buat, saya dapat dosa besar. Apa dosanya? Lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Tak. Kamu tak buat dan kamu suruh orang buat, tapi dalam masa sama kamu berusaha untuk buat. Tak termasuk dalam amaran ayat tersebut. Kan? Bahkan kadang-kadang kita tak buat dan kita suruh orang buat, menjadi pendorong untuk kita buat. Aku dah suruh orang ni, aku bila lagi, kan? Tapi kalau kita tak buat dan tak suruh orang buat, kita akan lagi syok sendirilah. Kenapa tak buat? Kenapa tak suruh orang? Aku pun belum buat lagi, dah 10 tahun dah tak buat, kan? Okey, boleh faham? Syarat yang ke berapa? Yang ke-7. Sabar. 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 Jadi kalau kita berdakwah secara umum, okey lagi macam ceramah macam ni, kan? Tapi bila bak suruh orang, itu sensitif. Lagi sensitif apa dia? Larang. Bang, jangan mengumpat, berhenti sekarang. Masa tu perlu pada sabar. Dan bila kita buat kerja ni, suruh yang makruf dan cegah mungkar, jangan kita mengharap pujian ke orang ucap terima kasih, jangan sekali-kali. Sebab orang yang paling hebat berdakwah pun dikatakan gila. Nabi dengan pakcik dia Abu Lahab, bila Nabi Muhammad berdakwah je, dia cerita pada orang, anak saudara aku ni gila. Jadi orang tak kata gila lagi pada kita, kan? Baru kata apa? W, kan? Sabar je lah. Sabar. Dan syarat yang terakhir, hendaklah berdakwah dengan ar-rifqu, dengan lemah lembut dan berhikmah. Contoh apa dah? Contoh badui kencing dalam masjid, kan? Satu jenayah besar tu, kencing dalam rumah Allah. Tapi Nabi biarkan dia kencing, kemudian Nabi suruh sahabat siram air, kemudian baru Nabi berdakwah.
Begitu juga bila lelaki datang minta izin daripada Nabi untuk berzina kan, Nabi tak terus marah, Nabi tak terus bagi tahu hukum masuk neraka, tak. Nabi main psikologi kan. Kalau orang berzina dengan mak kamu macam mana? Kalau berzina dengan isteri kamu, kamu setuju kan? Bila dia jawab semua tak, baru Nabi beritahu. Begitu juga orang tak setuju kalau kamu berzina dengan mak dia, dengan isteri dia ataupun anak perempuan. Orang lain pun tak setuju. Maka kamu pun jangan buat. Dan Allah perintah kepada Nabi Musa berdakwah pada Firaun dengan qaulan. Walaupun Firaun adalah orang yang paling teruk, yang sampai tahap mengaku Tuhan, itu pun Allah kata sebut dengan perkataan yang lembut. Okey, habis ke? Pengajaran, sambung pengajaran. Tak disyaratkan. Pengajaran ke berapa? Pengajaran ketujuh. Yang ketujuh. Kelebihan berdakwah kepada kebaikan dan menyuruh yang makruf serta mencegah kemungkaran ialah akan menjadi orang yang berjaya di sisi Allah, iaitu selamat daripada neraka dan berjaya mendapat syurga. Okey, habis. Okey, sambungan lah. Ayat malam ni 105 sambungan daripada cerita pasal dakwah dan cerita pasal larangan berpecah belah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kallazi, kaf apa dia? Seperti allazi, orang-orang yang tafarraqu, mereka berpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih, min, dari, ba'di, selepas, ma, apa yang ja'ahum, telah datang kepada mereka, al-bayyinat, keterangan-keterangan. Apa maksud ni? Apa maksud dan apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Okey, kalau ayat sebelum ni Allah perintah wahai orang beriman. Ada 4 benda Allah perintah. Wahai orang beriman, pertama, ittaqullah. Takwalah pada Allah. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum, jadilah orang Islam sampai ke hujung kehidupan kamu. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillah, berpegang betul-betul dengan tali Allah ataupun syariat Allah. Yang keempat, haram kamu berpecah. Yang kelima, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran. Lebih kurang 4 ataupun 5 kan? Maka ayat ni pula Allah nak bagi tahu, kalau kamu tak buat yang 5 tu, inilah akibatnya, iaitu kamu akan berpecah. Sebab tu Allah larang jangan jadi seperti orang yang berpecah. Apa punca mereka berpecah? Tak buat yang 5 tu.
Dan sebelum ni Allah dah larangkan, wa'tasimu, berpeganglah pada tali Allah. Kemudian jangan berpecah. Jadi siapa nak jalan hidayat, siapa nak jalan kejayaan, kena buat 5 perkara. Kalau tak buat 5 perkara tu, akibatnya lah pasti akan berpecah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 137. Fa'in amanu bimisli amantum bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah. Okey, cuba terjemah. Fa in amanu, maka sekiranya mereka beriman. Siapa ni mereka? Ahli kitab. Sekiranya mereka beriman, beriman yang macam mana ni? Bimisli, dengan seperti ma amantum, apa yang kamu beriman dengannya. Mana iman mereka tu sama dengan iman para sahabat. Sama je. Tak ada takut tambah. Maka hasilnya apa? Faqadih tadau, pasti mereka dapat hidayat. Ini juga dalil sebagai apa ni? Kita tak mungkin dapat hidayat kecuali iman kita, amal kita sama dengan Nabi dan sahabat. Selagi tak sama, kita tak akan dapat hidayat. Kemudian wa in tawallaw, dan sebaliknya sekiranya mereka berpaling. Berpaling daripada apa ni? Beriman sebagaimana Nabi dan para sahabat. Maka hasilnya apa? Fa innama hum, apa makna innama? Maka sesungguhnya hanyalah mereka itu pasti dalam syiqaq. Apa makna syiqaq? Mesti berpecah. Mesti berpecah. Boleh? Jadi Allah nak begitu, siapa tak beriman sama dengan Nabi dan sahabat, hasilnya mesti berpecah. Sama dengan ayat ni. Jadi semua yang berpecah tu apa punca? Tak ikut Quran dan Sunnah. Tak ikut, tak wa'tasimu bihablillah. Walaupun namanya Islam, walaupun nama parti Islam. Tapi Allah bagi jaminan. Bila berpecah, kita kadang-kadang risau kan? Allah bagi jaminan. Fasayakfikahumullah. Bila berpecah, Allah akan mencukupkan kamu. Apa makna? Jangan risau. Allah akan pelihara kamu dan orang beriman. Yang penting kamu pastikan iman kamu seperti Nabi dan para sahabat. Boleh? Satu lagi ayat 176. Baqarah juga. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Ini lagi menakutkan. Apa dia Allah kata? Zalika, demikian itu, bi anna Allah, dengan sebab sesungguhnya Allah nazzalal kitab, telah menurunkan kitab Al-Quran bil haq, dengan sebenarnya, dan wa innal, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, yang berselisih dengan apa? Dengan Quran. Bukan berselisih dengan mazhab, bukan berselisih dengan ulama, berselisih dengan
kitab. Maka Allah bagi ancaman apa dia? Orang macam ni pasti dalam syiqaq. Bukan setakat syiqaq, ba'id. Perpecahan yang jauh. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi ni mana? Dalam. Allah tak kata mereka berpecah. Tak. Allah kata mereka dalam perpecahan. Apa makna tu? Kalau botol kan. Kalau botol. Ni botol apa tak tahulah. Perpecahan duduk kat sini. Dalam botol. Apa makna? Dia tak akan keluar daripada perpecahan tu. Bukan duduk tepi, bukan duduk atas. Dalam. Mana dia tak akan keluar sampai bila-bila. Sehinggalah dia balik pada Quran. Dan Allah guna berapa harfu taukid ni? Satu inna. Yang kedua lam. Sesungguhnya orang yang berbeza dengan Al-Quran pasti dalam perpecahan jauh. Ini kadang-kadang orang tak perasan ni. Dosa jenayah perpecahan lagi besar. Kadang-kadang dia nak sampaikan sunnah Nabi. Benda tu sunat je. Sampai membawa kepada perpecahan. Kan? Jadi buat benda sunat menjadi benda yang haram. Kan? Okey. Allah kata jangan kamu menjadi orang yang berpecah dan berbeza. Kita perasan tak? Berpecah dengan berbeza. Berbeza di sini, berbeza dari segi apa ni? Adakah tak boleh langsung berbeza pendapat? Yang ni Allah kata jangan. Bila jangan, mana haram? Adakah berbeza pendapat haram? Imam Syafi'i berbeza tak dengan Imam Malik? Berbeza. Imam Malik berbeza tak dengan Imam Abu Hanifah? Adakah haram? Tak. Okey, sekarang kita nak faham perbezaan apa yang haram ni? Ada perbezaan dari segi apa yang membawa kepada perpecahan? Dari segi akidah. Dari segi akidah. Akidah mesti bersatu. Bila akidah berbeza, mesti berpecah. Adapun dari segi masalah furu', masalah fiqh, itu tak ada masalah. Tetapi kalau perbezaan dari segi masalah furu' dan fiqh dan juga membawa kepada perpecahan, hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Kadang-kadang perbezaan tu diraikan. Beza fiqh. Tapi akhirnya sampai tuduh sesat menyesatkan, kafir mengkafir. Sekarang kita tembak dia tembak kita kan? Ada orang kita kata sebelah sana kafir, sekarang orang sana pula kata sebelah sini. Perpecahan lah tu. Yang orang kafir tak ada siapa kata pun kafir kan? Cuba perasan antara tafarraqu dengan ikhtalafu. Yang mana dulu? Tak, berbeza pendapat dulu ke berpecah dulu? Yang ni dulu kan? Baru tafarraqu. Jadi ayat ni tak ikut tertib. Sepatutnya ayat ni wala takunu kallazina ikhtalafu wa tafarraqu. Baru ikut tertib. Tetapi kenapa Allah sebut ikhtalafu kemudian sepatut di awal dan tafarraqu di awal sepatut di kemudiankan? Kenapa Allah sebut tafarraqu dahulu? Betul. Allah nak beritahu ikhtalafu ni puncanya kesannya akan membawa kepada berpecah. Maka elakkan ikhtilaf. Sebab kesudahannya berpecah. Memang betul. Kadang-kadang benda kecil je. Pasal apa? Pasal kunut. Kadang-kadang pasal jari. Kadang-kadang pasal tangan tak sini kan. Sampai jadi perli pula macam Batman apa so. Betul. Benda simple kecil je. Jadi Allah kata berhati-hati di sini sebab kesannya membawa kepada perpecahan. Dan lagi dahsyat apa dah? Berpecah, berbeza setelah datang. Ni lagi dahsyat ni. Kalau dia berbeza, dia berpecah sebab dia jahil, dimaafkan.
kita bawa benda yang baru. Dia tak tahu, orang kampung kan. Orang kampung, dia kata kita salah. Tak apa, sebab dia jahil. Tapi dalam keadaan kita dah bagi dalil, kan? Dalil pun jelas, sahih. Dia pula tak ada dalil, tak ada dalil, tapi dia tetap berpecah. Itu dosa lagi besar. Dan kita kena ingat, yang suka berpecah ni siapa? Sifunya siapa? Ha? Syaitan yang tak nampak. Ini sifu yang nampak ni. Yahudi. Ada dalil? Kadang-kadang kita marah pada Yahudi, tapi kita ikut Yahudi dari apa? Suka berpecah. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 2. Surah Al-Bayyinah ayat 2. Wama tafarraqal ladzi utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Adik nama apa, Dik? Ha? Rayyan. Berapa umur? 12. Oh, Masya Allah. Saya nak beritahu pada pelajar yang live ini. Di sini ada seorang pelajar kecil. Nama dia Rayyan, umur 12. Tak mengantuk, tak tidur ni. Ha? Dan dia boleh faham lah. Bila saya sebut ayat, dia sambung je. Kan? Bagus. Semoga menjadi ulama' dan pendakwah yang hebat, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi setengah orang buat alasan. Dia kata budak 12 tahun tak boleh lagi tadabbur. Maka akhirnya dia belajar bila tadabbur? Masa umur 72 tahun. Masa tu dia alasan apa pula? Saya ingatan memang dah lemah. Masa muda dia kata tak boleh nak ikut. Masa tua tak ingat. Jadi ini sebagai bukti sebenarnya budak 12 tahun pun boleh ikut kalau tadabbur tak mengantuk kan? Ada mengantuk? Tak mengantuk? Okey. Tak habis lagi ayat ni. Okey, tak apalah, ayat ni dah hafalkan. Allah kata apa? Tidaklah berpecah orang yang diberi kitab. Satu jenayah tu. Sepatut berpecah ni yang tak ada kitab. Tidaklah berpecah orang yang diberi kitab kecuali setelah datang pada mereka bayyinat. Apa makna tu? Bayyinat bukti. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Sangat-sangat tidak patut kamu berpecah setelah datang bayyinat. Sepatut bila datang keterangan yang jelas, sepatutnya apa? Bersatu. Ni menunjukkan apa ni? Degil. Kepala batu. Bukti cukup jelas lah. Tapi nak berpecah juga. Siapa ni? Yahudi. Jadi siapa-siapa yang kita dah bagi bukti jelas, Quran ke, hadis sahih ke, tapi tak nak terima juga, nak bergaduh juga, dia ikut siapa? Yahudi. Nak marah-marah lah. Ini Quran ni. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa ulaika. Dan mereka itulah lahum, bagi mereka azabun, azab yang azimun, agung, azab yang besar. Tengok Allah bagi amaran, azab yang besar. Azab tu dah pedih, tapi tambah lagi satu perkataan. Apa dosa dia? Berpecah je. Berpecah. Sekarang berlaku berpecah bukan di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Islam Bani Melayu. Yalah, bila saya baca ayat ni, ya Allah, betul-betul kena pada orang Melayu. Kita duk marah Yahudi kan, tapi kita ikut cara dia. Suka berpecah. Semakin lagi teruk berpecah ke semakin kurang? Semakin teruk. Dan semua mendakwa ikut Al-Quran kan. Quran kata berpecah haram.
Tama-tama setelah datang bayyinat, keterangan. Okey. Dah berapa ayat lagi? Tapi ayat ni saya boleh habiskan dalam masa 5 minit. Ini kesimpulan. Kesan ini kesan kat dunia, mereka berpecahkan bila tak ikut hablullah, bila tak ikut Quran dan Sunnah. Kesan kat dunia mereka berpecah. Dan di akhirat juga azab yang pedih. Itu umum. Sekarang Allah nak huraikan azab yang pedih macam mana tu. Antaranya apa dia? Yauma, hari, tabyaddu, putih. Ingatlah hari akhirat besok, iaitu manusia terbagi pada 2 jenis. 2 jenis saja. Satu jenis putih, wujuhun, wajah-wajah. Muka tu putih. Siapa ni? Muka orang beriman. Yang berpegang dengan tali Allah, yang bertakwa, yang mati dalam Islam, yang berdakwah, yang menyuruh yang makruh, yang mencegah kemungkaran. Di akhirat besok, muka dia putih. Muka putih. Ada 2 pendapat. Pertama mengatakan, siapa yang kulit hitam kat dunia, muka putih ni makna ada cahaya. Kulit itu tak hitam. Pendapat yang kedua, muka yang hitam betulkan jadi putih betul. Dan pendapat paling kuat, betulkan betul-betul jadi putih. Sebab Allah kata muka putih, muka bercahaya. Boleh? Jadi siapa yang muka gelap sikit kat dunia, jangan risau. Satu masa dia akan putih. Dan siapa yang muka putih kat dunia, risaulah akan jadi hitam kalau dia tak beriman kepada Allah. Kemudian wataswaddu, dan taswaddu hitam. Wujuhun, wajah-wajah. Siapa ni? Siapa ni? Orang kafir dan ada ciri-ciri ni, tak buat kerja dakwah, tak bertakwa, tak suruh yang makruh, tak mencegah kemungkaran, berpecah. Di akhirat besok, hitam. Kan? Kalau Mak Saleh, dia tak buat kerja dakwah, jadi hitam tak? Hitam. Okey. Saya nak tanya satu. Ni, orang yang muka putih di akhirat, orang beriman kan? Itu kat akhirat. Di dunia ada tak tanda-tanda dia? Kat dunia, di akhirat putih. Tapi di akhirat, di dunia, ada tak tanda-tanda orang beriman di muka dia? Apa dia? Ada dalil? Ada surah Al-Fatihah ayat 29. Simahum. Surah Al-Fatihah ayat 29. Ayat ni panjang. Ambil kat tengah. Simahum fi wujuhihim min asris sujud. Al-Fathu ayat 29, last sekali. Ada kan? Ayat tu panjang, ambil kat tengah. Apa dia? Simahum, tanda-tanda mereka. Jadi muka putih di akhirat, ini kat dunia. Tanda-tanda mereka fi wujuhim, di wajah-wajah mereka. Kesan daripada apa? Kesan sujud. Sujud yang mana ni? Sujud waktu malam. Sebab ayat sebelum ni sebut mereka sentiasa rukuk, sentiasa sujud. Kata ulama, yang tanda kat muka ni, apa tanda? Yang hitam kat diri ke? Apa dia tanda dia? Iaitu nur, cahaya berseri. Kalau kita tengok muka orang ni, tenang je, seronok je, bahagia je. Tapi kalau tengok muka, ya Allah datang lagi, tu tanda. Kan? Muka tak ada seri. Okey? Kemudian Allah huraikan, yang muka hitam ni apa sebab? Maka adapun allazina, orang-orang yang iswaddat, hitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, akafartum, ini sebab dia. Adakah
Ni soalan tapi majazi. Adakah patut, majazi ni makna nak mencela, taubih. Adakah patut kamu kufur ba'da sesudah ataupun setelah keimanan kamu? Apa maksud ni? Siapa ni? Berbeza pendapat lah. Pendapat pertama mengatakan iaitu orang kafir. Tapi Allah kata, adakah patut kamu kufur setelah iman? Orang kafir pernah tak beriman? Takkan ada hadis Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia beriman. Jadi pertama Allah tuju pada orang kafir. Kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Iaitu asal kamu ni fitrah. Kenapa kafir? Satu. Yang kedua, ayat ini tuju pada orang munafik. Orang munafik kan dah pada zahirnya dia Islam, tapi hatinya seolah mereka kufur setelah beriman. Yang ketiga, tuju pada orang murtad. Orang murtad dah beriman kan, tapi akhirnya kufur. Maka semua ni di akhirat besok mukanya hitam. Jadi kalau kat dunia kita tak boleh nak beza orang beriman ataupun orang tak beriman, orang saleh ataupun tak, betul kan? Tak boleh nak beza. Tapi di akhirat senang je. Kat dunia kita nak tengok orang kaya, nak tengok orang senang, nak tengok orang miskin, kita boleh beza. Tengok apa? Tengok pakaian, tengok kereta kan, tengok handphone dia. Tapi di akhirat besok nak tengok orang beriman, orang saleh, orang tak beriman, jangan tengok pakaian sebab bogel semua. Jangan tengok handphone, satu handphone pun tak ada. Tengok apa? Muka. Kalau hitam tu, tak payah tanya, awak ni beriman ke kafir? Tak payah tanya, tengok muka dia je. Tengok muka je. Fazuku. Kemudian Allah kata apa? Maka rasalah azab bima kuntum. Bi ni dipanggil sababiyah, dengan sebab adalah kamu kufur. Jadi Allah tak zalim. Kenapa Allah jadikan hitam? Sebab kufur. Antara ciri-ciri kufur apa dah? Berpecah. Berpecah. Ingat ayat ni datang selepas ayat berpecah. Jadi siapa-siapa yang berpecah tu, dia ada ciri-ciri kufur. Okey? Ada satu ayat yang Allah sebut muka orang beriman warna biru. Ada kan? Pernah jumpa? Rayyan? Ada? Surah Taha ayat 102. Surah Taha ayat 102. Zurqa, biru. Kami himpun orang-orang mujrimin, orang yang berdosa dalam keadaan zurqa. Zurqa apa makna? Biru. Jadi sekejap Allah kata hitam, sekejap kata biru. Macam mana nak selarikan? Pertama ulama kata di padang mahsyar ini, di padang mahsyar berapa lama? 50,000 tahun. Jadi ulama kata macam-macam boleh berlaku. Sekejap hitam, sekejap biru. Itu satu. Yang kedua mengatakan apa? Iaitu dia biru kehitaman. Biru kehitaman. Jadi tak bercanggah. Yang ketiga mengatakan muka dia hitam, mata dia biru. Lagi menakutkan. Pernah tengok tak muka hitam lepas tu mata biru? Kalau mak saleh mata biru, okey kan? Ini muka hitam legam dan mata pula biru. Menakutkan. Dan yang pendapat yang keempat, hitam dengan biru ni bergantung pada dosa dia. Lagi besar dosa dia, lagi hitam mukanya. Lagi kurang dosanya, lagi biru mukanya. Okey, sekarang muka putih pula. Wa ammal ladzi. Ini tak ada kaitan dengan orang putih ataupun mak saleh. Siapa orang putih jangan perasan. Dan adapun
allazina, orang-orang yang ibyaddat, putih. Semoga Allah menjadikan muka kita putih di akhirat besok, insya-Allah. Muka-muka mereka fa fi rahmatillah, maka dalam rahmat Allah. Dan hum fiha, mereka di dalamnya kekal. Okey, rahmat Allah ni apa makna? Rahmat Allah apa makna? Syurga. Jangan salah faham. Rahmat Allah satu makna sifat Allah. Yang kedua, rahmat Allah makna dia syurga. Nanti orang kata, ustaz dah takwil ayat tak? Ini bukan takwil, ini adalah hadis sahih. Hadis kursi, Allah kata apa pada syurga? Anti, hadis sahih, hadis kursi. Anti rahmati, arhamu biki man asya'u. Allah kata pada syurga, anti ni lelaki ke perempuan? Jadi syurga ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi lelaki tak boleh masuk. Oh, syurga perempuan tapi lelaki masuk. Jadi perempuan masuk kat mana? Tak, anti ni dia balik kepada perkataan jannatu, perkataan muannas. Bukan syurga tu makna perempuan. Engkau adalah rahmatku. Ini di sini menunjukkan rahmat Allah bukan sifat tapi syurga. Siapa yang mukanya putih, maka dalam syurga Allah. Arhamu biki, engkau ni rahmat aku, dan aku akan rahmati dengan engkau, dengan syurga, man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Okey? Dan satu lagi dalil rahmat Allah ialah syurga, ialah fiha, mereka dalamnya. Dalam apa ni? Syurga kekal abadi. Beza tak muka hitam dengan muka putih? Muka hitam Allah kata apa? Fazuqul azab. Muka putih fa fi rahmatillah, dalam syurga. Itu pun orang tersalah pilih juga. Satu azab, satu syurga. Jadi jangan buat salah pilihan. Okey, buku ni kita tak baca lah sebab masa pun dah lewat. Raya nak balik sekolah ke besok Raya? Cuti sekolah. Oh, cuti sekolah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi besok, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى